Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tajuk kita hari ini akan membentangkan tajuk perlembagaan persekutuan sebagai tapak integrasi dan wahana etika dan peradaban. Nah, konsep tapak integrasi. Definisi tapak integrasi. Tapak integrasi merupakan sebuah ruang abstrak dan ruang nyata di mana pelbagai pihak atau kelompok masyarakat yang berbeza etika dan peradaban bertemu dan berikhtiar mencari persetujuan atau titik pertemuan secara aman dan harmoni. Maksudnya tapak integrasi merupakan tempat di mana mereka berkumpul untuk berbincang dan mencapai persetujuan secara aman untuk menjadikan negara ini bincang hidup aman dan harmoni. Ciri-ciri tapak integrasi yang pertama, sebuah ruang sosial abstrak dan nyata. Satu, titik pertemuan untuk kelompok-kelompok strategik. Proses pertemuan berasaskan prinsip tawar-menawar, berkepentingan dan pengantaraan. Ada tapak yang bersistem, ada yang tidak. Ada yang berjaya mencapai persetujuan dan ada yang tidak. Usaha membina tapak integrasi diteruskan dan menuju ke arah penyatu paduan untuk mencapai kesepakatan harmoni. Tiga, tahap tapak integrasi. Yang pertama, makro, dari atas ke bawah, dari orang berjabatan tinggi hingga orang berjabatan rendah, berada kerajaan, perlembagaan persekutuan, rancangan Malaysia, rukun tetangga. Yang kedua, meso, bawah ke atas, berada NGO untuk mengagih dan memantau pembangunan negara. Yang ketiga, mikro, inisiatif akar umbi iaitu peranan rakyat negara itu sendiri. Tapak integrasi ke lantai. Ruang pertemuan komuniti dan budaya. Yang pertama, negeri Kelantan menjadi tempat tapak integrasi ruang pertemuan komuniti dan budaya. Majoriti Melayu Muslim iaitu 94% merupakan penduduk Kelantan itu sendiri. Minoriti pecahan daripada 6% lebihan merupakan orang Cina Peranakan Kelantan, Siam Kelantan, orang asli dan India Muslim. Tempat proses integrasi majoriti-minoriti. Asimilasi. Asimilasi merupakan kumpulan minoriti menerima dan menghayati unsur budaya utama kumpulan majoriti. Contohnya bahasa dialek Kelantan, status bumi putera dan perlakuan pemerintah kolonial undang-undang tanah. Maksudnya orang minoriti yang orang Cina Peranakan Kelantan apa semua tu dia orang kena belajar budaya orang Melayu. Maksudnya contoh pelajaran hidup kat Kelantan tu dia orang kena tahu dialek orang Kelantan macam mana. Lepas tu yang kedua, akomodasi. Majoriti dan minoriti sedar dan menghormati norma dan nilai masing-masing. Contohnya agama dengan Padau, Buddhism, adat Islam, bahasa Siam. Maksudnya orang Kelantan dengan orang minoriti tadi, dia orang kena saling menghormati agama masing-masing. Macam orang Melayu ada agama Islam, orang Cina mungkin ada agama Kristian. Jadi kita kena sama-sama menghormati dan tidak mengejek satu sama lain. Yang ketiga, akulturasi. Bincang menbincang unsur budaya di kalangan etnik berbeza. Majoriti dan minoriti contohnya makanan, kesenian, seni bersangat. Yang keempat, amal dan masih. Asimilasi biologi antara majoriti dan minoriti, khususnya melalui perkahwinan. Maksudnya kita orang Melayu dengan orang minoriti tadi pun boleh berkahwin. Boleh macam untuk orang Cina, Muslim ataupun India Muslim boleh berkahwin dengan orang Islam itu sendiri, orang Melayu. Pokok integrasi Siam Kelantan, Siri dan Kuah. Siri dan Kuah merupakan pentadbir budaya dan warisan. Beliau juga merupakan peminat dan aktivis budaya wayang kulit Kelantan. Beliau pernah mempersembahkan tarian Wayang dan Menorah. Beliau juga merupakan ahli kepada pasukan wayang kulit Siam, iaitu yang pertama, wayang kulit Sunan Sriwijaya Darul Naim yang melakukan watak dalam bersama ahli-ahli Melayu Kelantan yang lain.
tadi tu pasal integrasi, sekarang kita nak cerita pasal perlembagaan. Tapi sebelum kita cerita lebih dalam maksud definisi perlembagaan, lebih dalam lah pasal perlembagaan, kita kena tahu dulu sejarah dan garis waktu gubalan perlembagaan bersumber. Maksudnya macam mana perlembagaan kita daripada sebelumnya datangnya penjajah sehinggalah merdeka. So kita mula dengan undang-undang sebelum kedatangan penjajah. So sebelum datangnya penjajah, kita dah ada satu sistem pentadbiran yang sangat sistematik, sistem pentadbiran yang sangat teratur dan tersusun. Mana kita boleh tengok Kesultanan Melayu, undang-undang perlembagaan ketika zaman Kesultanan Melayu Melaka. Iaitu pada ketika itu kita ada hukum kanun Melaka, kita ada undang-undang laut Melaka, yang mana hukum kanun Melaka dalam hukum kanun Melaka adanya cerita pasal jenayah, ada cerita pasal peranan sultan dan pembesar, ada cerita pasal kekeluargaan, dan ada lagi satu cerita pasal ekonomi. Dan kita punya undang-undang laut Melaka, yang mana undang-undang laut Melaka ada cerita pasal peranan nakoda. Lepas tu ada cerita pasal percukaian, ada cerita pasal jenayah, terutamanya jenayah di atas laut. Dan ada cerita juga pasal pelayaran. So kat situ kita boleh nampak bahawa perlembagaan ketika Kesultanan Melayu Melaka itu sangatlah terperinci dan sangat terperinci, sehingga kan sekecil-kecil topik seperti kekeluargaan sehinggalah peranan sultan kita kupas. Okey, jadi itu undang-undang perlembagaan sebelum kedatangan penjajah. Maksudnya sebelum kedatangan Portugis, sebelum kedatangan Belanda, sebelum kedatangan Jepun, British. So sekarang kita nak cerita pula pasal perlembagaan kita selepas kedatangan penjajah, ataupun lebih spesifik selepas Jepun mengundur daripada tanah Melayu pada ketika itu, dan British masuk balik kepada dalam tanah Melayu, menjajah balik tanah Melayu. Dan kat situ wujudlah satu perlembagaan Gagasan Malayan Union, yang mana Gagasan Malayan Union ni sebenarnya sebelum Gagasan Malayan Union ni ada satu lagi perlembagaan, iaitu BMA. Tapi BMA tu British Military Administration, yang mana BMA ni objektif dia untuk memulihkan kepercayaan rakyat selepas kedatangan Jepun, dan nak melicenkan ekonomi yang telah dirosakkan oleh Jepun. Tapi maknanya BMA tu tak berjaya sebab rakyat masih terkesan dan masih hidup dalam kesesaraan selepas kedatangan Jepun. So, diorang buka lagi satu perlembagaan, iaitu Gagasan Malayan Union. So, Gagasan Malayan Union ni dia telah dirancang pada tahun 1945, and then telah dirancang pada 1945 dan dilaksanakan pada tahun 1946. Apakah ciri-ciri Malayan Union? Yang pertama, dia ada 4 aspek. Yang pertama, kesatuan. Kedua, Raja-Raja Melayu. Ketiga, ketua pentadbir. Dan aspek terakhir ialah kewarganegaraan. So, untuk kesatuan Malayan Union, dia punya ciri-ciri ialah negara-negara Melayu bersekutu, negara-negara Melayu tak bersekutu, negara-negara selat mestilah duduk di bawah satu unit pentadbiran kecuali Singapura. Dan untuk Raja-Raja Melayu pula, Sultan merupakan ahli-ahli majlis ahli raja dan hanya boleh membicarakan hal agama dan adat istiadat sahaja. Dan untuk ketua pentadbir pula, Ketua Malayan Union ialah merupakan Gubernur British, yang mana Gubernur British itu dilantik oleh Raja Inggeris itu sendiri. Dan yang terakhir aspek kewarganegaraan, sebenarnya poinnya ada banyak, tapi antara aspek kewarganegaraan ni ialah kewarganegaraan melalui prinsip Jusoli. Prinsip Jusoli itu apa? Prinsip Jusoli itu ialah satu hak sama rata, tak kira bangsa ataupun keturunan, siapa yang lahir dekat tanah Melayu dapat kewarganegaraan. So, tapi malangnya Malayan Union ni telah ditetap oleh orang ramai, telah ditetap oleh penduduk tanah Melayu pada ketika itu, dan telah ditetap oleh Raja-Raja Melayu itu sendiri. Jadi sebab apa? Sebab orang-orang Melayu mula sedar bahawa Malayan Union ni tidak menjejaskan kedudukan orang, and then menjejaskan kedaulatan
raja-raja. So, disebabkan Melayu ini ditentang dengan sangat kuat, jadi diorang pada tahun 1948 ditubuhkan satu jawatan kuasa, iaitu jawatan kuasa kerja, yang mana jawatan kuasa kerja ni kerja dia ialah menggubah satu perlembagaan yang boleh diterima oleh orang Melayu, yang mana terjadilah Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu 1948. Okey, PTM ataupun PTM 1948. So PTM 1948 ni apa ciri-ciri dia? Ciri-ciri yang dapat menarik minat orang Melayu untuk terima perlembagaan yang ini pula. So 9 negeri Melayu terlibat di dalam persekutuan, termasuk Pulau Pinang dan Melaka. Tapi Singapura juga menjadi tanah negara yang berasingkan. And then sultan-sultan juga diberi hak dan kuasa memerintah dengan nasihat majlis mesyuarat kerajaan. Bukan sahaja diorang boleh cakap pasal adat istiadat, diorang juga boleh cakap pasal agama, dan diorang juga boleh memerintah. And then syarat kewarganegaraan diketatkan. Sebagai contoh, permohonan mesti lahir di pemohon kewarganegaraan itu mesti lahir di tanah Melayu dan telah bermusyawarah selama 8 hingga 12 tahun dan sebagainya. So, disebabkan PTM ni berjaya pada tahun 1948, so ini merupakan salah satu jalur ada ke arah usaha ke arah kemerdekaan. Jadi wujudnya bila dah berjaya, mereka wujudkan satu kerjasama antara etnik supaya kemerdekaan tu boleh berjalanlah. Sebagai contoh wujudnya perhubungan jawatan perhubungan masyarakat CSC, dan apa tujuan jawatan kuasa ini dilaksanakan adalah untuk membincangkan berbagai isu seperti kewarganegaraan dan kedudukan khas orang Melayu serta dasar pendidikan. So kat sini juga lah berlakunya pilihan raya, yang mana pilihan raya ini penting untuk memastikan rakyat, mendedahkan kepada rakyat cara negara berdemokrasi dan cara berkerajaan, negara ke arah berkerajaan sendiri. Okay, and then kita pergi pula kepada Suruhanjaya Perlembagaan. So ini Suruhanjaya Perlembagaan ni sebelum berlakunya, sebenarnya Suruhanjaya Perlembagaan ni nama lain bagi Suruhanjaya Perlembagaan, Suruhanjaya Red. Nama lain bagi Suruhanjaya Red ialah Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu 1957. Ya. Itu nama lain dia, tapi lebih dikenal sebagai Suruhanjaya Red lah. So Suruhanjaya Red sebelum dilaksanakan Suruhanjaya Red, sebenarnya kita telah menghantar JKT ke London, iaitu Tunku Abdul Rahman telah dihantar ke London untuk membincangkan, telah pergi ke London untuk membincangkan tentang contohnya ekonomi negara selepas merdeka, membincangkan hubungan antara tanah Melayu dengan British dan sebagainya. So, lepas tu berlakulah Suruhanjaya Red ni, yang mana kita dikaskanlah Suruhanjaya Red ni berjaya, and then British bersetuju dan mempersetujui persepakatan untuk memerdekakan Malaysia. Maksudnya Malaysia dapatlah kemerdekaan pada tahun. So perlembagaan ni dikuatkuasakan dan secara rasmi pada 31 Ogos 1957. Dah. Konsep perlembagaan. Definisi perlembagaan. Perlembagaan adalah kumpulan peraturan berkaitan pentadbiran sesebuah negara. Perlembagaan mencipta 3 institusi pentadbiran negara, iaitu Badan Perundangan, Badan Eksekutif dan Badan Kehakiman. Perlembagaan mempunyai peruntukan berkaitan kuasa dan peranan 3 institusi tersebut. Perlembagaan dalam konteks Malaysia pada masa sama meletakkan had kepada kuasa ketiga badan tersebut. Maksudnya perlembagaan ini merupakan prinsip asas dan undang-undang tertinggi negara. Perlembagaan dalam konteks Malaysia
persekutuan ini adalah sebuah manifestasi kesetikawanan, penerimaan dan persefahaman sehingga membentuk integrasi dalam kalangan komuniti. Persefahaman ini dianggap sebagai kontrak sosial demi kepentingan hak serta warisan asal negara. Aisyah, sorry. Belum. Kamu ingat kampung dekat bawah. Perlembagaan persekutuan merupakan undang-undang penting untuk mengawal tingkah laku masyarakat dan menyediakan garis panduan kelakuan masyarakat. Merupakan undang-undang asas pembinaan etika dan tamadun. Perlembagaan persekutuan juga merupakan undang-undang tertinggi dan menjadi sebagai sumber rujukan. Perlembagaan persekutuan menyediakan ruang tapak integrasi. Tapak integrasi ini menjadi wahana etika dan peradaban bagi Malaysia. Maksudnya, undang-undang ini penting dalam sebuah negara sebab kalau kita tak ada undang-undang negara, nanti akan dikacik-kacik. Nanti rakyat akan suka hati je nak langgar laku isyarat, nak buang sampah dalam laut, menyebabkan hidupan laut mampus. Mati. Jadi kalau ada undang-undang dalam negara tu, rakyat akan takut untuk langgar peraturan dan sebab itu kena bayar denda atau kena masuk penjara sebab orang Melayu ni pun ada yang macam miskin, ada yang tak mampu untuk bayar. Jadinya patutlah ada undang-undang dalam negara. Okey, Koranda dengan Alisha dengan Dina. Okey, untuk Pak Wana aku terangkan korang pasal kerangka asas perlembagaan persekutuan. Okey, dalam kerangka asas perlembagaan ni ada 8, tapi Wana akan bahagikan pada 2 bahagian, kepada Wana dengan Tausa. Okey, untuk Wana, dalam kerangka asas ni ada 8 jenis, iaitu negara persekutuan, Islam agama bagi persekutuan, perlembagaan persekutuan undang-undang tertinggi, elemen warisan, kewarganegaraan yang sama, kebebasan asasi, pindaan perlembagaan dan perkara seawasi dan darurat. Okey, untuk negara persekutuan ni mempunyai ciri-ciri umum dalam negara persekutuan, iaitu layanan sama rata antara negeri-negeri yang sepatutnya lah kena bagi sama rata, dan kerajaan persekutuan kena bagi sama rata untuk setiap negeri. Tapi macam korang tahulah kan, macam negeri Borneo pun dia punya pembangunan pun tak sama dengan negeri Semenanjung. Yang mana macam negeri Semenanjung lebih dapat dia punya ni lebih tinggi lah berbanding dengan negeri Borneo. Dan kita pergi kepada mempunyai perlembagaan bertulis. Sebagai contoh, kita punya perlembagaan persekutuan ni lah yang ada bertulis macam Bukan Melaka, macam Pembesar Balikpapan, macam tu. Lepas tu kita pergi kepada perkongsian kedaulatan, yang mana setiap negeri berkongsi kedaulatan dan negeri-negeri diberikan kuasa autonomi. Sebagai contoh negeri Terengganu dia nak buat hukum Buddha, tapi negeri-negeri lain tak nak buat. So atas negeri itulah dia punya autonomi tu kepada untuk lepas tu kepada mahkamah paling tinggi yang mentaksir perlembagaan. Maksudnya kita kan ada 2 mahkamah, mahkamah syariah, mahkamah tinggi. Mahkamah tinggi lah yang mentaksir perlembagaan, sebab mahkamah syariah ni mentaksir kepada perkara syariah je. Lepas tu Islam agama bagi persekutuan. Okey, Islam adalah agama persekutuan yang mana memang dah ada dalam kita punya
perlembagaan diwujudkan? Siapa ada jawapan? Tak ada jawapan? Itu ada. Okey, kalau tak ada jawapan, saya ada jawapan. Kenapa perlembagaan diwujudkan adalah supaya pemerintahan negara selaras antara negeri-negeri. Okey, perlembagaan menjadi rujukan pertama sumber perundangan dan juga pentadbiran. Dan semua undang-undang yang bercanggah dengan perlembagaan, contohnya undang-undang jenayah, undang-undang penceraian, undang-undang apa lagi? Azri. Undang-undang apa lagi ada kat Malaysia? Afred, undang-undang apa lagi? Undang-undang jalan raya. Siapa yang uruskan undang-undang jalan raya? JPK? JPJ. JPJ? Betul lah JPJ. Semua itu kalau bercanggah dengan perlembagaan persekutuan adalah undang-undang itu tidak sah. Kita pergi kepada elemen warisan. Elemen warisan merupakan elemen asas dan telah sekian lama menjadi pengenalan atau identiti bagi negara. Elemen ini telah dikekalkan dalam perlembagaan persekutuan. Kita dapat lihat kepada perkara 153 iaitu keistimewaan Melayu dan kepentingan sah komuniti lain. Seperti istimewa maklum, kita tahu bangsa Melayu mempunyai keistimewaan. Tapi bangsa-bangsa lain juga tidak ketinggalan dalam kerajaan menitik beratkan kepentingan mereka. Seterusnya kita tengok pada perkara 152 iaitu bahasa Melayu. Bahasa Melayu merupakan bahasa kebahasaan di negara kita. Sedihlah kita untuk terdapat segelintir masyarakat Malaysia yang tidak fasih berbahasa Melayu, yang tidak memahami bahasa Melayu. Mereka lebih mementingkan bahasa asing. Jadi perkara ini tidak harus dititik beratkan kerana jika masyarakat ini terus berkembang, maka di manakah bahasa Melayu lagi yang kita dapat dengar? Faham tak setakat ni? Okey, seterusnya kita pergi kepada kewarganegaraan. Kewarganegaraan, macam mana untuk kita dapatkan kewarganegaraan? Melalui 4 cara iaitu operasi undang-undang, pendaftaran, naturalisasi, gabungan wilayah. Apa tu kewarganegaraan? Kewarganegaraan adalah keahlian penuh dalam sesebuah negara. Kewarganegaraan boleh hilang ke tidak? Boleh. Dengan cara jika rakyat itu sendiri menolak kewarganegaraan itu, dan yang kedua adalah dia bermuslihat dengan pihak musuh negara. Faham? Okey. Okey, kita go untuk kepada Pak Wana. Dalam masuk untuk yang keenam ni berdasarkan kepada kebebasan asasi. Dalam perkara 5, 13 perlembagaan merangkumi jaminan kepada hak-hak sivil dan politik seperti hak untuk hidup, kebebasan beragama, kebebasan bersuara dan hak kepada pendidikan dan harta, yang mana untuk kepada pihak tertentu, maksudnya untuk orang tua lah. Lepas tu kita kepada kebebasan yang tidak mutlak mengambil kira keadaan fabrik masyarakat Malaysia, yang mana menjaga kedudukan khas orang Melayu dan kepentingan sah komuniti lain. Maksudnya kat sini tentang kewarganegaraan lah. Lepas tu kepada kebebasan tidak mutlak tertakluk kepada ketenteraman dan keselamatan negara yang menjaga aspek kewarganegaraan kepada raja bahasa Melayu. Yang sini berdasarkan perlembagaan. Lepas tu okey, yang ketujuh berdasarkan pindaan perlembagaan, yang mana dalam perkara 159 pindaan boleh dilakukan terhadap perlembagaan persekutuan, biasanya dipinda untuk menambah atau memasukkan sesuatu peruntukan yang dianggap tidak sesuai dengan keperluan semasa atau disebabkan kehendak raya yang sudah berubah. Maksudnya kat sini dalam perkara 159 ni benda tu dalam perlembagaan negara kita ni boleh ubah disebabkan benda tu tak sesuai dalam masa kini dan rakyat pun macam nak ubah benda tu. Lepas tu untuk pindaan perlembagaan persekutuan dilakukan melalui proses undangan di parlimen tanpa melibatkan pemungutan suara rakyat terlebih dahulu. Maksudnya dalam perlembagaan kita ni boleh diubah tanpa mendapat suara rakyat. Lepas tu yang ketiga, undi 2 atau 3 majoriti pada bacaan kedua dan ketiga dalam Dewan Rakyat dan Dewan Negara serta perkenan Majlis Raja hendaknya keluar dalam proses pindaan perkara di bawah yang korang bacalah. Maksudnya kat sini untuk ubah perlembagaan kita kena dapat undi 2 atau 3 majoriti pada bacaan kedua dan ketiga. Maksudnya kalau bacaan pertama tu tak boleh lagi untuk ubah. Lepas tu kita kena dapat untuk daripada Dewan Rakyat dan Dewan Negara. Pada masa yang sama juga kena dapatkan daripada Majlis Raja-Raja.
mesti korang nak tahu kan kenapa benda ni ada dalam perlembagaan kita. So sebenarnya untuk menangani ancaman keselamatan yang mana untuk elak daripada perkara subversi darurat besar jenayah terancam. Subversi ni maksudnya perkara yang boleh menjatuhkan negara kita. Pada masa sama darurat besar macam kita adalah perkara macam perang pertama dan kedua berlaku. Lepas tu jenayah terancam ni maksudnya perkara yang menyebabkan pemerdagangan manusia, pengantinan dadah yang boleh menjatuhkan negara kita. Sikit. Okey, seterusnya kita pergi pada cabaran. Dalam mengekalkan dalam menjadikan perlembagaan sebagai tempat integrasi, mesti ada wujudnya cabaran yang harus dihadapi oleh kerajaan dan juga masyarakat. Antara cabaran yang berlebih adalah kita tengok pada bawah ni, mengekalkan kestabilan negara dengan menjaga kepentingan perpaduan dalam kalangan masyarakat pelbagai kaum. Perpaduan kaum amat penting dalam sesebuah negara kerana ia sebagai tanda dalam mendamai, sebagai mercu dalam memakmurkan negara. Dan juga sifat majoriti dalam kalangan masyarakat perlu dititik beratkan. Kita boleh tengok balik pada peristiwa 16 Mei 1969 yang berlakunya rusuhan kaum di negara kita. Bagaimana kerusuhan itu boleh berlaku? Disebabkan ketidakpuasan hati, ketidakfahaman, ketidaksepaduan antara kaum. Seterusnya kita pergi kepada mengekalkan kelangsungan elemen-elemen tradisi dalam perlembagaan. Elemen-elemen tradisi tadi apa? Elemen-elemen tradisi ni apa? Tadi dah yang kita bincangkan iaitu perkara 153 iaitu keistimewaan Melayu dan kepentingan sah komuniti lain, dan juga perkara 152 iaitu bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. Betul. Jadi sekian sahaja daripada grup kami. Terima kasih atas kesudian untuk mendengar. Okey, soalan next. Siap yang kedua.